saya ceritakan semula apa yang berlaku pada 10 Januari pagi 1942 berdasarkan kepada temu bual Lieutenant Harold Payne. Kereta api yang membawa refugee ataupun pelarian daripada Kuala Lumpur menuju ke Singapura, termasuk anggota tentera British yang terselamat di dalam pertempuran Battle of Slim River, Battle of Kampar dalam keadaan cedera. Kereta api tersebut diceritakan penuh dengan anggota tentera British yang cuba lari ke Singapura. Dan di dalam kereta api tersebut juga penuh dengan pelarian yang berbangsa Cina, Melayu dan juga India. So kereta api ini tersebut telah berhenti di hadapan stesen kereta api Tebung ni. Dan disebabkan keletihan yang melampau yang dialami oleh tentera British yang berada di dalam gerabak kereta api tu, bila kereta api tersebut berhenti terlalu lama, mereka mengambil peluang untuk tidurlah di dalam gerabak. Dan kereta api tersebut telah berhenti di hadapan stesen ni pada waktu pagi, dan ia mengambil masa terlalu lama berhenti. Dan bagi tentera British yang terlalu penat, sebab mereka sudah 4 hari lari daripada Slim River ke Tanjung Malim, ke Kuala Lumpur, mereka mengambil peluang untuk tidurlah di dalam gerabak dan tidak menghiraukan apa yang berlaku. So Harold Payne diceritakan bila dia ada sedikit awareness, sebab bila kereta api tersebut berhenti terlalu lama, dia cuba bertanya kepada sekeliling, why does that train stop for too long? Dan tak semena-mena bila dia keluar kepala dia daripada gerabak, saya boleh bayangkan benda tu berlaku di hadapan sini, di hadapan stesen Tebung ni, dan di dalam gerabak. Bila dia keluarkan kepala dia daripada gerabak tu, dia melihat orang Melayu lari bertempiaran. So dalam keadaan panik. So dia tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Perkara pertama yang terlintas di dalam fikiran dia adalah orang Melayu tersebut dikejar tebuan ataupun diserang oleh tebuan. Tetapi orang Melayu ada yang melihat kepada dia dan menunjukkan kepada atas lah. So bila dia dongak ke atas, dia tengok ada pesawat tentera Jepun daripada jenis A6M Zero Fighter. Kenapa saya nyatakan unit model spesifik Zero Fighter? Kerana cat dia berwarna hijau muda dan ada cat Spitfire berwarna merah di sekeliling propeller tu lah. So kalau kita tengok, memang tak lain tak bukan, itu adalah gambaran jelas lah, it's a Zero Fighter. So bila Harold Payne keluar, tengok kepala dia ke atas, sudah terlambat, dan beberapa buah pesawat tersebut telah menggugurkan bom dan telah buat strafing lah ke atas kereta api yang berada di hadapan stesen ni lah. Disebabkan pesawat Zero Fighter tersebut bukan sahaja menembak machine gun, tetapi telah melepaskan beberapa bom, diceritakan gerabak di belakang telah terbongkar dan musnah. Dan Harold Payne bersama Bert Briggs bernasib baik kerana gerabak mereka hanya terkena tembakan machine gun dan tidak terkena tembakan bom lah. So apabila pesawat tersebut pergi, orang-orang Melayu, Cina dan juga India kembali ke kawasan ni dan cuba mencari mereka yang terselamat daripada sanak saudara mereka lah. Dan Harold Payne sendiri bersama anggota 187 Fleet Regiment, ada pegawai-pegawai tentera Punjab yang terdiri daripada orang-orang British. Bila dia check casualty, gerabak di belakang memang telah musnah, dan it was a very unfortunate fate. Second Lieutenant Robert Hartley berada di dalam gerabak belakang dan dia telah terkorban lah di dalam serangan pesawat A6M Zero Fighter tu. So saya percaya di sinilah gerabak tersebut ditembak dan dibom
Dan Second Lieutenant Robert Hartley mati di lokasi ni lah. Lieutenant Harry Payne menceritakan selepas saja pesawat Zero Fighter pergi daripada kawasan stesen ni, tentera British mengumpulkan mereka yang selamat, tercedera dan juga terkorban dan meletakkan di satu kawasan, termasuk juga orang Melayu dan juga Cina serta India yang menjadi mangsa pengeboman pada 10 Januari tersebut. Mereka meletakkan di satu kawasan and they dig a shallow grave dengan bantuan orang Cina, dan mengikut temu bual Lieutenant Harry Payne, ramai yang terkorban adalah terdiri daripada bangsa Cina lah, kerana mereka cuba lari ke Singapura. There were so many of them yang menjadi casualty pengeboman pada 10 Januari tu. Dan dengan bantuan orang Cina juga dan juga penduduk sekitar, ada kampung tebung dekat kawasan sekitar ni, mereka datang, they dig a shallow grave dekat kawasan ni. Saya tak pasti kawasan mana, di tepi landasan. Memang diceritakan di tepi landasan. Dan bagi tentera British, mereka dikebumikan di satu kubur, dan dog tag mereka diambil. Dan apabila orang Cina membantu mereka mengebumikan rakan-rakan mereka, dia panggil Harry Payne lah, sebab Harry Payne dia berpangkat pegawai, dia nampak ada paku tu. Dia panggil Harry Payne dan dia minta Harry Payne baca Last Ride from the Bible. Dan Harry Payne dalam poket dia ada diary untuk tidak menghampakan permintaan orang-orang Cina tu. Dia buka diary dia seakan dia membaca ayat daripada Bible, sedangkan dia baca ayat yang dia ingat. So it complete the ritual lah. So Harry Payne kata at least it complete the ritual for that day. Dan bila rakan dia ditanam, termasuk Robert Hartley ditanam dekat kawasan ni, dog tag tersebut diambil dan dikumpulkan serta dibawa ke satu balai polis kecil di Tebung. Nanti kita akan pergi ke balai polis tu, saya akan tunjukkan. Dan dia disimpan di balai polis tersebut bersama laporan lah, marker grave kat mana dia kebumikan lah, kat sini. So apa yang menarik, selepas pengebumian tersebut dilaksanakan dalam masa tergesa-gesa, rel ini masih boleh digunakan. Mereka yang terselamat, termasuk orang Melayu, Cina dan juga India serta tentera British yang terselamat di dalam pengeboman tu, menggunakan gerabak yang masih lagi boleh digunakan untuk mereka terus pergi ke stesen Gemas, seterusnya ke Singapura. Dan mereka memang sampai ke Singapura. So di dalam temu bual IWM dan juga Harry Payne, dia menceritakan another fellow officer mengesyaki peristiwa pengeboman di Tebung Station ni dibuat adalah dengan bantuan Fifth Column lah. Ada spy Jepun yang berada di sekitar kawasan ni, menggunakan taktik menutup level crossing di hadapan kita ni. Dalam lebih kurang dalam 300 meter ataupun 200 meter ada satu level crossing, iaitu landasan dan juga jalan lah. So jalan daripada Gemas menghubungkan Kelanda. So setiap kali kereta api nak lalu, dia akan tutup lah jalan tu, dipanggil level crossing. So pada 10 Januari tersebut, level crossing di hadapan ni tidak dibuka, hingga menyebabkan station master tidak membenarkan kereta api untuk lalu lah. That's why kereta api di sini berhenti dalam tempoh yang lama. So fellow officer yang berada dalam kereta api tu, dia mengesyaki ada fifth column yang sengaja menutup level crossing di hadapan dan membuat panggilan radio supaya A6M Zero Fighter dapat mengebom kereta api yang penuh dengan tentera British pada 10 Januari 1942 lah. So apabila peristiwa pengeboman tersebut selesai, dan mereka mengebumikan rakan-rakan mereka dekat kawasan sekitar ni, saya tak pasti kawasan mana, tetapi diceritakan oleh Harry Payne,
kubur 10 orang tentera British yang terkorban pada 10 Januari 1942 tersebut adalah berada berdekatan dengan rail lah. Dan mereka meneruskan perjalanan ke Singapura. Mereka sampai di Singapura dan Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun. Seluruh Malaya jatuh ke tangan tentera Jepun. Dan pada tahun 1945 tentera British kembali semula ke sini. Dan pada tahun 1946 apabila tentera British kembali semula ke tanah Melayu dan juga menguasai kembali Singapura, mereka telah membentuk satu komiti, iaitu komiti for exhumation lah, tentera mereka yang dikebumikan secara tergesa-gesa untuk mereka digali dan diletakkan di dalam satu kubur peringatan ketenteraan yang lebih terhormat lah, iaitu di Kranji, di Ceras, di Taiping. Dan berpandukan kepada doktag dan juga laporan polis yang dibuat di stesen Balai Polis Lama Tebong, mereka telah menggali semula mayat rakan-rakan mereka dan mayat-mayat tersebut telah di-identify dan dibawa ke Commonwealth War Grave Area. So kajian saya sebenarnya adalah satu kajian yang agak panjang bila saya menelusuri hari-hari terakhir Second Lieutenant Robert Hartley. Mayat dia digali semula di kawasan ni. Saya percaya dekat kawasan sekitar ni lah. Dan the body was exhumed back, dibawa ke Taiping dan dikebumikan secara terhormat di Commonwealth War Grave Area di Taiping. Dan saya telah pergi melawat kubur dia di Taiping. Saya berjaya menjumpai kubur dia. Dan juga anggota 137 Field Regiment serta tentera British lain yang terkorban pada peristiwa pengeboman 10 Januari 1942 di sini. Tetapi yang menariknya, yang saya temui fakta dan telah diberitahu oleh sahabat baik saya juga, iaitu Colonel Zuraiman, iaitu kurator Museum Angkatan Tentera Malaysia. Mayat yang dibawa keluar daripada kawasan ni adalah hanya mayat tentera British. So mayat mereka yang terkorban, yang terdiri daripada penduduk Melaya, iaitu bangsa Cina kebanyakannya, Melayu dan juga India, masih lagi berada dekat kawasan sekitar ni lah. Saya percaya memang mayat mereka tidak di-exhume kembali lah. Saya percaya mayat dia masih lagi berada di sekitar. Hanya mayat tentera British yang jelas terkorban, yang mempunyai dog tag dan juga rekod di Balai Polis Tebong. Nanti kita akan pergi ke Balai Polis Tebong. Hanya mayat tersebut yang digali semula dan dikebumikan secara terhormat di Commonwealth War Grave Area di Taiping. Tapi mayat mangsa penduduk Melaya yang lain masih lagi dibiarkan di sini lah. So kawan saya, Colonel Zuraiman ada mention pada saya yang mayat mangsa pengeboman 10 Januari itu masih lagi ada dekat kawasan sekitar ni lah. Dan saya percaya betul lah apa yang dia maklumkan. So saya cuba cari balik signboard stesen kereta api Tebong. Mungkin ada dekat kawasan sekitar ni. So kalau tak ada, tak ada. Tapi saya nak bawa anda semua untuk pergi ke level crossing dan juga satu jambatan kereta api lama yang merentangi sebuah sungai kecil di selatan daripada stesen kereta api ni. Dan saya akan bawa anda semua juga ke Balai Polis Lama Tebong, di mana rekod Robert Hartley dan mangsa pengeboman yang daripada kalangan tentera British disimpan. Dan maklumat tersebut diambil balik pada tahun 1946 supaya menjadi jurupandu lah kepada komiti untuk exhume them back and reinterred them dekat Commonwealth War Grave Area.